Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bagi pelajar-pelajar yang menonton video ini khususnya ya. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe kalau belum subscribe, and also betulkan niat belajar lillahi taala. Then you have to have this book in front of you. Okay, kita adalah dalam bab yang ke-6, jadual berskala. Okay, so if you're ready, now turn to page 169. I repeat, page 169. Sebelum 169 adalah 168 tentang berita sains. So I won't go into detail about that. You can just read yourself. Ya, berita sains ni tak ada apa sangat yang untuk difahamkan. Maksudnya kalau baca boleh faham sendiri. Okay, so today in page 169 kita akan lihat perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam. Ya, so kita tahu everyday life you know what are logam. Apakah logam? Saya kata besi, tentu kata logam. Saya kata kuprum, logam. Ya, benda-benda yang awak tahu dah sebenarnya. Daripada pengalaman kehidupan harian. Dan kalau saya kata plastik, tentu awak kata bukan logam. Kalau saya kata apa lagi? Kalau saya kata kayu, awak tahu bukan logam. Okey? Itu tahu. Tapi what we need to know now, nak bezakan antara logam dan bukan logam. Ada ciri-ciri dia. Okay, so if you look at the first one, dia kata dalam page 169 tu, sesetengah unsur mempunyai ciri-ciri yang sama yang membolehkan unsur-unsur tersebut dikelaskan kepada dua kategori utama. Ya, dia adalah ciri-ciri yang sama menyebabkan ciri-ciri itulah kita bagikan. Ini masuk logam, ini bukan logam. Benda ni masuk logam, ini bukan. Saya kata ni, tentu bukan logam. Saya kata ini, tentulah awak kata ni logam. Ya, pembaris besi. Kan, it's not really besi sebenarnya. Kalau besi cuma mudah berkarat. Okay, so kita akan dapati dibahagikan kepada dua kategori utama, logam dan bukan logam. So, apakah perbezaannya? So, kita akan lihat. Kalau saya kata awak tengok Rajah 6.8, you hafal je, senang je lah kerja saya. Tapi, I don't think you can just tengok dan nak terus hafal. Okay, kita lihat belah kiri kita ada logam. Okey, apa sebiji ni hilang dia punya. Okey, logam. Kemudian persamaannya kita dapati dua-dua unsur logam dan bukan logam. Okey, kita dapati dua-dua adalah unsur. Apa maksud unsur? Kita belajar pada awal bab ni. Apa dia? Maksudnya semua atom dalam tu, zarah-zarah dalam tu sama je. Sama je. Itu adalah unsur. Kalau besi, dalam tu semua zarah, atom besi. Kalau kita dapati kuprum pun semua zarah kuprum. Kalau kita plastik, dalam tu semua plastik ni lah. Ya, tak campur yang lain. Okey, tapi sama plastik adalah dia dalam unsur dia molekul serta plastik dia bergabung. So kalau tengok logam paling senang. Dia punya unsur dalam tu sama je. Okey, so kita lihat kedua-dua adalah unsur. Both, logam bukan logam. Both adalah unsur. Okay, now we're going to see. Pertama kita bandingkan tentang logam. Let's give an example. Asalkan saya letakkan besi yang bukan logam. Yang logam, sorry. Yang bukan logam kita letakkan apa? Kayu. Supaya nanti awak senang nak tengok perbezaan ni. Okay, the first one, kilau. Besi berkilat dah sebelum dia karat lah. Baru beli paku besi. Kilat kan? So, dia adalah berkilau. Okay, kayu kilat-kilat? Tak. So, kita berarti untuk kilau, tak. Okay, next. Kemuluran. Kadang tak tahu apa dia mulur. Mulur boleh dibentuk, ya. So, kita dapati wire tu, aluminium boleh buat, ambil aluminium ke, ambil besi lah, kita kata besi, kita boleh buat dia macam bentuk wire, kita boleh buat dia kepingan, so that means mulur, so ini adalah mulur. Tapi kalau kayu boleh buat kepingan. Kalau nak buat dia macam wire, kita macam kena potong bagi bulat tu, tapi nak buat kepingan, potong, tapi dia tak boleh nak macam nak kata bandingkan kayu dengan besi. So kalau kayu dapati kepingan dia tebal-tebal, dia tak keping-keping macam besi.
Dan kemudian kalau dia kata dia buat silinder, dia kena potong pula kan. Dia tak macam ini ketuk-ketuk jadi. Okey, so ini mulur macam mana? Ataupun kat sini lah senang. First tadi ciri kilau. Kilau. So yes, no. Kemudian mulur, yes, no. Lagi senang kan? Okay, next we going to see that boleh ditempa. Tadi saya kata ketuk-ketuk jadi bentuk keping. Ataupun bentuk-bentuk yang bentuk lain. So tempa, yes, tak boleh. Kayu kalau nak tempa ambil penukul ketuk. Jadi apa? Pecah lah je kan. Dia tak dikeping. Okey, kuat. Kalau dapati logam memang kuat. Adakah dia kuat? Yes. Kuat. Ambil sekeping logam ni tebal. Dah patah boleh? Tak boleh. Okey, so dapati kekuatan regangan ya. Dapati kalau kayu kuat tak? Kalau kayu tu kecil je boleh je patah. Kalau besi kita dapati besi kalau kecil pun tak boleh patah. Susah nak patah ya. Okey, so lemah mudah patah. Okey, kemudian kita lihat seterusnya konduksi elektrik ya. Elektrik konduksi maksudnya elektrik boleh lalu. Tahu dah kan, logam tu boleh kan. Okey, cuma banyak atau sikit je arus yang lalu. Tapi kalau kayu sambungkan, boleh menyala tak lampu tu dalam litar? Tak boleh. The next one, konduksi elektrik dah. Konduksi haba, konduksi elektrik haba, konduksi dia ini dua sekali ya. Haba, konduksi dua sekali. Boleh tak? Pujuk awak besi kan pegang masak. Tak boleh ya. Dia memang konduktor haba yang baik. Dia suruh buat besi kita buat puyuk. Tapi besi yang kena salut lah. Dia karat lah pula kan. So logam lah. So kemudian kalau kita lihat kayu, dia kata adakah konduksi haba yang baik? Tak kan. Kita buat lapik pun sometimes. Ada benda-benda kayu kita buat lapik untuk letak makanan panas ya. So tak. Okay, belah sini semua ya. Belah sini kita tak ya. Kemudian ketumpatan, tumpat ke tidak? Apa maksud tumpat tidak? Okey, masuk dalam air timbul ke tenggelam? Apa tahu. Letak besi terus tenggelam kan? Okey, sangat tumpat tapi bukan logam, kayu tertimbul lah, terapung. Tapi kalau ini walaupun tumpat besi tu, kalau dia buat bentuk macam mangkuk, tengok boleh terapung pula macam bot. Ya. Okey, kemudian itu adalah ketumpatan, takat lebur, takat didih, takat lebur dan didih kita dapati memang tinggi lah kan. Tinggi ya. Kalau besi pun dah beribu ya. Okey, so tinggi. Manakala kita dapati takat lebur untuk kayu boleh lebur. Kita dapati kena ambil contoh lain. Kayu tak boleh nak melebur. Okey, kita ambil katakan plastik ya. So rendah ya. So, dah summarize dah. Just 6.8 saya dah terangkan. I hope we can remember better. Bila dah daripada tengok buku 6.8, dia tengok tak hafal. Tapi ada je orang yang Allah buat otak macam kamera. Tengok boleh ingat ya. Saya tak boleh. Tak boleh ya. Lain orang lain kelebihan Allah bagi. Baik, tak boleh turn page pula. Okay, so let's see the next page. Page 170. Okay, page 170 and page 171 ni agak mudah. Ada gambar tu lagi mudah awak ingat. So, I won't draw ke tulis ke. We just tengok ya. Okay, logam. Contoh logam adalah aluminium. Okay, so aluminium ni macam awak tengok ya. Aluminium foil tu ya. Kepingan aluminium tu. Boleh ditempa. Kalau awak ambil tu, awak koyakkan awak bentuk-bentuk boleh ya. Kuat dan ringan. Dia tengoklah kalau tebal sikit lagi kuat. Kalau macam tu mudah juga koyak tapi dia kalau tebal sikit dia kuat dan dia ringan, tak berat. That's why boleh buat badan kapal terbang. Kalau buat besi, macam mana kapal terbang nak terbang? Kalau kereta, baiklah kita guna besi. Sebab apa? Sebab nanti dia keras dan kuat ya. Tak kalau macam dia tak perlu untuk terbang. So okeylah berat pun.
Okey, dia bagaimana rupanya pepejar yang berwarna kelabu dan berkilat. Itu macam gambar sebelah tu. Sebelah tu berkilat, sebelah tak. Gambar apa? Gambar aluminium foil tu kan. Okey, kita lihat besi pula. Biasa buat apa? Tengok besi belah kanan dulu ya. Okey, dia kuat besi. Itu ciri dia. Mudah ditempa, boleh buat bentuk. Bahan magnet. Kalau dia magnet, dia melekat. Konduktor elektrik yang baik. So that means kalau dia buat dalam bentuk wire, boleh mengalirkan elektrik. Pepejar yang berwarna kelabu. Macam gambar yang tu, besi dalam mangkuk. Dan belah kiri adalah kegunaan besi. Boleh buat apa? Cangkul dia buat dia besi. Tapi batang dia of course lah kayu. Cuma bahagian bawah ya. So dia tempa bagi bentuk flat. Macam tu, tajam kat depan ya. Letak magnet memang melekat lah. And kuat kan cangkul tu. Kalau cangkul tanah kuat-kuat, lama-lama tahan ya. Kalau letak sambung pula elektrik memang boleh mengalir lah. Dan dia warna tak apalah, tak penting sangat. Next, cuprum. Kalau kita lihat ciri cuprum, memang dia kuat. Pertama. Kedua, tak karat. Kalau besi jadi karat ya. Kalau aluminium pun susah karat. Mulu, that means boleh bentuk. Okey, bentuk macam wire tu. Konduktor elektrik yang baik. Tentulah kalau nak buat wire. Dia nakkan konduktor elektrik yang baik. Berwarna coklat kemerahan. Tak sama warna dengan aluminium dengan besi. So you can see itu gambar ini bentuk asli yang dalam bulat tu. Kemudian kita gunakan wire cuprum dalam wiring ataupun pendawaian dalam rumah. Okay, next. Kita ada aluminium, besi, cuprum dan zinc. Zinc, pernah tengok tak atap macam ni? Kalau baru buat tu kilat. Kalau lama dia kelabu. Lama sangat-sangat, sometimes dia sampai jadi kemerahan. Itu dah hilang langsung zinc dia. Tinggal besi tengah-tengah tu dia mengarat. Tapi di luar tu dis besi kepingan atap zinc ni adalah sebenarnya besi tapi coated with zinc yang agak tebal jugalah. Kalau tak tebal nanti cepat dia karatnya. Okey, so ciri bagi zinc yang digunakan untuk buat atas rumah tu, kalau lombong macam dalam bulat tu, dia adalah kuat. Okey, dan pepejar yang berwarna kelabu juga. Pepejar konduktor elektrik yang baik ya. Boleh buat juga konduktor elektrik ya zinc ni. Okay, let's see page 171. Bukan logam. So first one is iron. Tak. Ingat baca eksplorasi sains. Buku surat belakang tu. Dia kata dalam eksplorasi sains ya, terdapat unsur yang tidak dapat dikelaskan sebagai logam atau bukan logam. Ada yang kat dunia Allah buat. Logam pun ya. Bukan logam pun ya. Tak boleh kelas macam mana. Macam manusia kan. Lelaki perempuan Allah buat kan. Tapi ada satu yang tengah-tengah sikit je. Khunsa. Apa maksud dia? Dia ada lelaki, ada perempuan punya organ. Dia khunsa. Ya, kalau logam pun, selalu ciri logam macam mana yang logam? Yang bukan logam macam mana? Tapi ada yang duduk tengah-tengah. Tapi tak banyak duduk tengah-tengah ni. Yang khunsa sebelum jadi saya cakap tadi, itu tu problem. Allah buat dia macam tu. Tapi nowadays zaman sekarang ni memang boleh dioperate lah. Buang salah satu. Doktor boleh check mana yang dia, hormon dia, kekuatan dia mana lelaki ke perempuan kan. Tapi yang Allah laknat tu yang dia lelaki sejati, tiba-tiba nak jadi perempuan, pergi operate sana, operate sini. Ada yang bebet tu pun dia potongnya. Scary kan. Perempuan, Allah buat kerja perempuan, tiba-tiba dia jadi pengkit. Konon-konon dia dah frust dengan boyfriend dia apa ke. Dia cuba dia lelaki, dia panik kan dia punya breast. Potong rambut pendek. Cuba berlagak macam lelaki. Tak jadinya. Perempuan cuba dia lelaki tak jadi, lelaki cuba dia perempuan tak jadi. Adalah macam setengah tu nampaklah macam perempuan sikit tapi bila suara dia adalah. Tapi ada juga ya, yang Allah buat macam sajat tu, macam perempuan rupa dia. Rupa dia, perwatakan dia apa semua, tapi suara tak perasan macam mana. Tapi tak mau dia ubahnya ciptaan Allah. Dosa, jangan ubah ciptaan Allah. Okey, so tadi tentang pergi ke situ pula begini. Tentang apa? Khunsa tak khunsa tadi. Okay, now we're talking about logam tak logam. Ada yang tak ada ciri-ciri tu macam tak tahu dia logam ke bukan logam. Sebab dia ada dua-dua. Contoh apa? Germanium dan silicon. Silicon. How to describe silicon ya? Tak tahu. Dia one time dia mak-mak suka buat yang gun yang sambung bunga lah apa tu. Tu silicon tau yang panjang tu macam rod tu. Apa lagi silicon? Silicon sealant, setengah orang tak tahu juga silicon sealant. Dan banyak contoh silicon ya.
Silikon ni asalnya daripada apa tau? Silikon ni asalnya daripada pasir. Buat silikon ya. What I'm talking about silicon? Where are we now? Oh, it was talking about exploration science tadi. So silicon pun tak tahu dia logam ke bukan logam. Dia tengok dua-dua je. So unsur-unsur itu dikelaskan sebagai unsur separuh logam kerana mempunyai kedua-dua ciri logam dan bukan logam. Okay, so that means unsa ya, ada lelaki ada perempuan punya organ tu boleh panggil separuh perempuan ataupun separuh lelaki. So dia tak complete. Tapi kesiannya orang macam tu. Tapi Allah uji dia macam tu. Kalau terima hakikat diri dia, dia pilih salah satu organ, biarlah macam tu, tak payahlah ejek-ejek. Ya, tak baik ya. Bukan dia nak. So kadang ada je lelaki lembut macam perempuan, tapi dia malah lelaki sejati. Dia kahwin, ada anak, no problem. Sebab bukan dia nak macam tu. Okay, now masuk bukan logam. Kita lihat iodine. Iodine bahasa Melayu, hablo warna hitam kalau dia dalam keadaan dia saja. Hablo ni macam gula, macam garam tu ya. Tu hablo, kristal. Okay, berwarna hitam. Tapi beracun tau. So jangan main-main ya. Kalau dekat makmal kau dah pecah dia punya botol tu. Okay, apa yang dia buat? Kalau pernah sapu buat luka, pernah tak? Buat luka ni kuning tu kan, ada dalam peti first aid tu. Okay, itu adalah antiseptik yang daripada iodine. So dia mencegah luka kita daripada jangkitan bakteria. So dia cegah bakteria nak pergi attack kita. Sebab kalau luka tu terdedah kita punya sistem dalam, Allah buat kita protected dengan kulit. Sebelum terdedah tu kalau bakteria masuk macam pasal lah, sebab penyakit ya. So that's why dia protected dengan Allah protect kita dengan skin ni. Tapi kalau dah luka tak bagi bakteria masuk, kita letak iodine. Pedih sikit lah kan. Sebab iodine dalam air tak larut. Kalau masuk dalam alkohol, so that's why dia meruap cepat ya. Sebab alkohol, that's why rasa pedih sikit. Okey, sebelah kanan tu dia sebut pula apa yang saya sebut tadi. Iodine digunakan sebagai bahan antiseptik dalam perubatan ya, untuk luka dan sebagainya. Next one is chlorine, bentuk gas. So gas berwarna kuning, chlorine ni. Okey, bukan kuning kehijauan. Dia boleh peluntur warna dan dia adalah beracun. Be careful ya. Kalau pecah waktu klorin dekat dalam makmal, jangan main-main. Cepat-cepat info cikgu, tak cari pasal dia beracun. Di mana digunakan? Alah, mak-mak awak banyak guna Clorox, nama pun klorin, Clorox ya. Bahan peluntur daripada klorin ya. Untuk yang warna putih je lah kalau Clorox ni. Kalau baju warna merah pergi ubuh Clorox, habislah. Warna dia turun sekali ya. Hilang kemerahan yang pekat dia, jadi cair ya. Whatever colour dia tak boleh kecuali putih. Okey, telekung lama tak basuh, kadang-kadang ada bintik-bintik je, boleh letak klorin. Tapi make sure you use chlorine. Some people use chlorine untuk bersih toilet. Jangan tertutup, nanti pengsan, nanti jadi keracunan klorin pula ya. Kena dibawa ke hospital. Kalau tak sempat bawa hospital apa jadi? Bahaya sebab dia beracun ya. Banyak racun bahaya, can kill. Okay, next is sulfur. Okay, bagi siapa suka camping, sometimes cikgu bawa dis benda kuning ni tabur keliling kemah. Takut ular datang. Okay, sulfur, serbuk pepeja warna kuning, dia juga beracun. Ini pun bukan logam. When is used, bila digunakan, nak buat tayar macam gambar kanan tu. So supaya tayar tu keras, tak melantun. Kalau pernah pergi dekat ladang getah ya. Okay, so dekat tempat torehan tu boleh tarik, jadi getah scrub, tak silap saya nama dia. Boleh gumpal-gumpal dia bola. Tengok kau campak malah lantun-lantun. Okey, ataupun getah yang biasa tu lah, nak ikat-ikat dulu ni kat pasar malam nak beli makanan diikat semua tu kan. Yang tu pun stretchable tu. Kalau dia buat yang bentuk bola memang melantun. Tu bayangkan kalau kereta nak buat tayar, tak ada sulfur, buat pun tayar getah je, habislah kereta awak jalan tiong. Tu boleh melantun ya. So tak, untuk buat tayar dia letak sulfur supaya dia keras. Dia masih boleh agak lembut, tak keras macam besi ataupun batu macam kayu. Okey, tapi dia daripada ni dia boleh, daripada getah tu dia buat tayar tak sulfur, so dia tak adalah melantun-lantun tu jalan raya.
Budak awam panik. Ngantuk-ngantuk kat atas ke bawah dan sebagainya. Okay, so carbon ya. Digunakan untuk membuat raket sebab dia adalah bukan logam dan dia ringan. So kita lihat ciri dia, pepeja berwarna hitam sebenarnya carbon ni. Alah, senang je tengok. Arang tu carbon lah tu. Arang yang buat barbecue tu. Apa lagi arang? Alah, banyak lah guna arang. Arang bukan garang. Arang. Pepeja berwarna hitam. Licin. Kalau carbon betul dia licin. Kalau arang kayu tak licin sangat lah. Sebab kita ambil dia buat arang daripada kayu ya. Ringan, kan? Kalau tengok angkat memang ringan lah arang tu. Unsur bukan logam yang konduktor elektrik. This is bukan logam salah satunya yang boleh mengalirkan elektrik. Kena remember that. Okay, where can you find other than arang tu? Arang batu arang. Tengok belah kanan tu. Mata pensel dia buat daripada carbon. So, dapati pensel tu. Okay, kalau kita guna just carbon saja mata pensel dalam pensel tu, memang tulis ngilu lah. Saya tak bercakap pun sama tu. Ngilu lah bunyi atas kertas. So to smoothen it, okay, nak lembutkannya, dia campur dengan lead. Lead ialah plumbum. Apa lembut je. Pensel 2B, pensel HB, apa benda semua kan. Saya dah lupa dah. Okay, so that is carbon. So tadi ada 4 contoh logam: aluminium, besi, kuprum, zinc. Ada 4 contoh bukan logam dan kegunaan: iodine, chlorine, sulfur dan carbon. So warna hitam tadi, pepeja warna hitam untuk carbon, licin, ringan, unsur bukan logam yang merupakan konduktor elektrik yang baik. Boleh menyalakan mentol kalau di dalam litar. Okay, so mata pensel itu kegunaan dia berbuat daripada carbon plus lead ya. Kita sebut carbon je okey lah. Okay, page 172. Eksperimen 6.2. Pernyataan masalah, apakah perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam. So daripada senarai ni pula dia nak suruh buat aktiviti supaya lebih ingat lah tu. Okay, awal pun setengah tu memang dah ke depan harian dah tahu dah. Okay, tujuan mengkaji ciri-ciri logam dan bukan logam. First, nak tengok dia kilat ke tidak. So, hipotesis logam permukaan yang kilat. That's hypothesis. Nak buktikan lah ni. So, ada 3 pemboleh ubah. Dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalarkan. Dimanipulasikan, kita tukar-tukar sebab ada banding. So, jenis permukaan bahan. Ya, ada yang we are talking about apa tadi, kekilauan ya. Okay, so ada beberapa jenis permukaan bahan. Pemboleh ubah bergerak balas. Tengok dia punya result dia apa jadi, kilauan permukaan bahan, kilat ke tak, okey, berkilau ke tidak ya. Pemboleh ubah dimalarkan saiz bahan, mesti sama je lah. So 6.11 0.11 punya gambar, look at A, digunakan rod kuprum, digosok ke atas pasir, yang kemudian rod carbon gosok ke atas pasir. Mana yang kilat? Tentulah rod kuprum, takkanlah carbon macam arang tu gosok-gosok ke atas pasir dikilat, tak logik kan. Okey, so radas dan bahan dan radas kita tengok dalam 6.11. Prosedur dia, gosokkan permukaan rod kuprum dan rod carbon dengan kertas pasir. Akhir sekali tengok pemerhatian kilauan mana yang berkilau, rod kuprum ke rod carbon. I think you know the answer already. So suka rekodkan. Okey, next we're going to see kemuluran. Hipotesis logam bersifat mulur. Okey, tapi di atas tadi hipotesis jadi logam mempunyai permukaan berkilat diterima ya. Okey, kesimpulan dia. Okey, kemuluran logam bersifat mulur. So apa yang kita alih-alihkan, nak banding-bandingkan ialah jenis bahan. That means ada kuprum. Okey. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas, kemuluran bahan. Okey. Tu apa yang mana yang mulur, kita guna jenis bahan lain-lain. Pemboleh ubah dimalarkan saiz bahan. Untuk yang tetap sama, tak payah banding, tak payah beza-beza, ialah saiz dia. Okey, so dah bagi bahan dan radas, dah kuprum dan grafit pensel. Prosedur dia, itu cara nak buat. Bengkokkan dawai kuprum untuk membentuk satu bulatan. You can easily do that lah. Bengkok ada bulat ya. And then dia kata, lakukan perkara sama pada grafit pensel. Ambil pensel punya dalam tu, nak buat bulat je, patah lah kan.
Memanglah patah. Daripada kehidupan harian. Tapi saya still go detail untuk describe supaya dia faham. Dia akan go bigger and bigger, higher and higher. Sampai nanti satu masa mudah-mudahan awak boleh buat teknologi apa-apa yang terkini. Okey, so prosedur menggunakan diagram untuk membentuk satu bulatan, lakukan perkara yang sama pada karbon ataupun grafit. Rekodkan, tentulah patah grafit tu ataupun karbon yang karbon tu. Tapi kalau kuprum, no problem. Dia bapak bulat je. Okey, that's mulur. Now let's see keboleh tempaan. Boleh ke tak boleh tempa? So, hipotesis logam boleh ditempa. Boleh jadi tempa jadi kepingan contohnya. Apakah yang dimanipulasikan? Jenis bahan. So, dia boleh guna besi, boleh guna kuprum, logam boleh tempa. Okey, boleh guna zinc dan apa yang lain pun boleh Boleh ubah bergerak balas, boleh ke tak boleh tempa? Jadi flat. Jadi rata ke tidak Dan boleh ubah dimalarkan jenis bahan. Dan yang kita dimalarkan. Tadi boleh ubah dimanipulasikan jenis bahan, betul lah. Boleh guna kuprum. Dia talking about logam ke? Mana-mana lah. Kalau logam senarai lah. At least ada 4 belakang tu. Kau masukkan emas dengan perak semua tu boleh je. Okey, kemudian keboleh tempaan, boleh ubah dimalarkan jenis bahan. Sampai 2 kali jawab jenis bahan. Boleh ubah dimalarkan adalah yang ditetapkan jenis bahan. Manipulasi jenis bahan juga. Saya buat eksperimen ni macam tu. Something wrong here. Okey, boleh ubah dimanipulasikan jenis bahan, tukar-tukar bahan. Kemudian dimalarkan, sudah jenis bahan. Dimalarkan adalah dimalarkan, habis mungkin semua dalam bentuk sfera yang kecil, kemudian diketuk sampai jadi flat kan. Boleh ditempa itu kita guna kat makmal gambar 6.14 pun dia guna tukul. Boleh. Tapi bayangkan Allah bagi mukjizat macam Nabi apa? Nabi Daud. Guna jari dia buat baju besi, subhanallah. Punya 1000 lebih dekat 2000 kepanasan. Takat didih besi tunduk yang cair tu dia boleh guna tangan. Siapa cipta dia? Allah. So, Allah izinkan. Janganlah awak nak cuba pula. Saya pun terror juga, cikgu. Saya nak tempa buat besi daripada atas dapur. Habis melecur je awak. Okay, page 173 now. We're going to see tentang bahan radas. You can read yourself prosedur dia. Ketukkan kepingan besi di atas bongkar kayu dengan menggunakan tukul beberapa kali sampai dia flat kan. Dia suruh perhatikan perubahan bentuk pada besi tersebut. Ulang langkah 1 dengan menggunakan kepingan kuprum dan sulfur pula. Rekodkan pemerhatian. So untuk keboleh tempaan, mana tadi tempa logam boleh, bukan logam tak boleh Okey, so kekondaksian elektrik. Boleh sempat buat ni. Saya pun dah ngantuk ni, tengah malam dah sebenarnya. Okey, kedua salah satulah kekondaksian elektrik sekarang, haba kemudian. Next class. Okey, hipotesis logam mengalirkan elektrik. So, apa yang boleh ubah dimanipulasikan jenis bahan lah. Supaya nak tengok jenis bahan, nak manipulasikan, beza-bezakan, tengok mana yang konduktor elektrik. Bila di konduktor elektrik, emitter bergerak. Kalau tak mentor kecil pun, mentor patut menyala Okey, so boleh ubah bergerak balas. Jarum emitter tu bergerak tak? Kalau bergerak dia bisa ada elektrik lah, ada arus. Boleh ubah dimalarkan saiz bahan. Rod besi tu kan saiz dia. Okey, prosedur sediakan susunan radas seperti dalam rajah 6.15. Sambungkan kedua-dua hujung rod besi dengan clip wire. Perhatikan pesongan jarum emitter. So, kita akan dapati kalau rod besi adalah terpesong. Kalau dia letak bahan lain, taklah. Tak kayu tak. Tapi dia letak bukan logam karbon pula, dia memang dia mengalirkan elektrik Dia lain sikit. Okey, kita lihat habiskan je lah insya-Allah kekondaksian haba. Dia biasa haba boleh lalu ke tidak. Okey, cuba lihat rajah 6.16. Tu rod karbon tu dia bakar dekat hujung dekat dengan kaki retort. Tengok lilin tu, tengok tu jatuh juga. Dia punya wax ataupun dia punya lilin tu cair. So paku logam tu, paku tekan tu akan jatuh.
Okay, so hipotesis logam boleh mengalihkan haba. Apa yang dimanipulasikan? Jenis bahan. Okay, pembeli ubah yang bergerak balas. Okay, masa yang diambil oleh paku tekan untuk jatuh. Okey, pembeli ubah dimalarkan saiz bahan. So, bahan yang ada, you can read yourself. Prosedur, sebatang rod karbon dipasangkan pada kaki retort macam gambar 6.16. Rod karbon paku tekan dilekatkan pada rod karbon. Panaskan rod karbon, kita akan dapati perhatikan masa paku tekan. Suruh ulang dengan menggunakan rod besi dan rod kuprum. Nak tengok tentang kekondisian haba dia. Kalau tahu umum dia punya ciri tu pun tahulah dua-dua tu akan jatuh, cuma cepat atau lambat je. Okey, takat lemburnya kita buat during next class lah ya. I'm so sleepy already. Thank you for watching. Okey, subscribe kalau belum. Okey, pesanan jaga solat 5 kali sehari ya. Mudah-mudahan kita pelihara dunia dan akhirat ya. Sebab dia first thing nanti tanya di akhirat besok, solat ke tak? Bukan puasa ke zakat ke dulu, solat dulu. Okay, next is after jaga solat, taat ibu bapa, terutama ibu, selagi mereka tak suruh pada maksiat. Ketiga, hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu. Nanti bila berkat ilmu tu pandailah awak. Okay, kemudian hormati lebih tua, sayang lebih muda, itu mencantikkan akhlak kita di mata manusia dan terutama di mata Allah yang penting. Okay, kemudian apa tadi? Tak ingat, tak ngantuk. Okey, cantik hormati lebih tu, sayang lebih muda. Okay, now remember. Now also, that's all for tonight. Work hard. There's no success without hard work. Tak ada. Kalau ada pun sekejap. Kalau kejayaan tu adalah tanpa kerja, usahanya ketat, usahanya banyak sebenarnya. Okay, and also don't forget to doakan untuk saudara-saudara kita di Palestin. Nampak gaya dah kena genocide dia dah cuba bunuh dari upaya untuk hapuskan terus rakyat Palestin sebab mereka nak jajah, nak duduk atas tu, jadi dia punya. Setelah 75 tahun mereka menyeksa orang Palestin tersekat dan sebagainya. Tapi insya-Allah, don't worry, akan datang pertolongan Allah. Sebab dah akhir zaman ni. Akhir zaman dah. Itu benda-benda yang Nabi sebut dah berlaku. Untuk akhir zaman ni petanda-petanda. Nak tunggu apa lagi kau malas solat? Nak tunggu apa lagi kau malas buat akhlak mulia, akhlak Islam? Tak takut mati, tak sempat bertaubat, na'udzubillah. Okay. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. So that's all for tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Subhanakallah.